Shubli bagi yang belum mengenali. Okey, hari ni dalam video kali ni saya nak share pasal topik yang agak sensitif lah. Okey. Tapi menarik lah actually. Yang ramai orang, saya pasti yang ramai orang tak tahulah ataupun mungkin tak sedar. Okay. So topik hari ni iaitu hibah takaful. Hibah takaful tak lengkap tanpa amanah takaful. Benda ni hibah takaful, apa benda ni amanah takaful, pening lah kan. Jangan susah hati. Dia benda ni simple saja. Actually saya akan terang satu persatu apa itu hibah takaful and then apa itu amanah takaful. Okey, yang pertama sekali, apa itu hibah takaful? Hibah takaful. Actually hibah takaful ni sebenarnya adalah satu plan perlindungan takaful, plan perlindungan insurans takaful yang melindungi nyawa, perlindungan nyawa lah. Maksudnya secara ringkasnya adalah perlindungan nyawa dari segi benefit kematian ataupun lumpuh kekal. And then pampasan tu dihibahkan kepada waris yang telah dinamakan. Dihibahkan kepada waris yang telah dinamakan. So actually sebelum adanya wujudnya hibah ni, hibah dalam takaful ni, pampasan nyawa tu akan okey, contoh macam ni saya ambil pampasan takaful katakanlah 1 juta contoh 1 juta yang melindungi pampasan kematian lah, iaitu benefit pampasan kematian. Jika berlaku kematian ke atas saya, family saya akan dapat 1 juta, RM 1 juta contohnya, macam tu lah and then dalam sijil takaful saya tu, saya namakan siapa waris saya. Contoh saya letak kat situ nama isteri saya. Saya ambil 1 juta, ini waris saya adalah isteri saya. Saya nyatakan dalam sijil takaful tu. Sebelum adanya hibah dalam takaful, nama dalam sijil takaful itu adalah hanya sekadar sebagai pemegang amanah. Okey, sebelum adanya hibah, hibah dalam takaful, waris yang dinamakan dalam sijil takaful itu adalah sebagai pemegang amanah. Maksudnya macam ni, bila sebagai pemegang amanah, dia hanya sebagai orang tengah, orang yang mungkin akan menguruskan harta tunai 1 juta itu untuk diagihkan kepada waris saya yang lain lah, waris saya yang lain. Kalau mengikut faraid, ikut berapa pecahan lah. Okey, itu sebelum adanya hibah dalam takaful. Penama dalam sijil takaful itu adalah sebagai pemegang amanah sahaja. Tapi sekarang ini sudah ada option hibah. Dia ada dua. Option pertama sebagai pemegang amanah masih ada, dikekalkan. Ini ada tambahan penerima hibah. So maksudnya, jika saya namakan isteri saya dalam sijil takaful itu sebagai penerima hibah, dia tidak dianggap sebagai pemegang amanah, tapi dia adalah pemilik mutlak kepada pampasan 1 juta itu. Boleh faham tak? Maksudnya macam ni. Tadi pemegang amanah tadi, dia selaku orang yang diamanahkan lah untuk diagihkan kepada waris faraid saya. Okey, dia sebagai orang yang diamanahkan. Okey, duit tu bukan hak dia. Duit tu bukan hak dia seorang, tapi dia sebagai pemegang amanah untuk diagihkan kepada waris faraid yang lain.
Tetapi itu option pertama. Option yang kedua adalah penerima hibah. Jika dia sebagai penerima hibah, dia tak perlu agihkan duit tu kepada waris-waris yang lain, sebab dia adalah penerima hibah, itu penerima mutlak kepada pampasan nyawa tu tadi. Dia dengan erti kata lain, pembahagian ataupun pemberian wang pampasan itu tadi adalah lebih cepat ataupun ataupun secara terus kepada waris yang telah dinamakan lah. Okey. So itu yang dinamakan hibah takaful ni. Hibah takaful ni mungkin anda pernah terlihat dalam Facebook ke Instagram ke, orang ejen takaful sibuk promote pasal hibah takaful. So actually hibah takaful ni adalah berkisar tentang pampasan nyawa, iaitu pampasan kematian yang dihibahkan kepada waris yang telah dinamakan selepas kematian tu nanti. Okay. So actually dia adalah pampasan kematian, kemudian dihibahkan kepada waris lah, kepada waris secara terus lah. Okay. Actually bila term hibah dalam takaful ini wujud, dia tak tertakluk kepada hanya waris. Okay. Dia tak tertakluk hanya kepada waris itu ataupun ahli keluarga lah. Okay. Nak bagi kepada sesiapa pun boleh, sebab hibah tu sendiri dia punya maksudnya adalah hadiah. So terpulang kepada pencarum nak hadiahkan kepada sesiapa saja, yang boleh jadi kepada waris ataupun bukan waris, ataupun mungkin kepada badan kebajikan yang dia selalu derma ke, ataupun yang ditanggung selama ini. Boleh, tak ada masalah. Sebab hibah ni konsep dia bagi hadiah. Tapi syaratnya selepas kematian lah, berlaku kematian, itu syaratnya lah. Sebab takaful ni takaful dari segi pampasan kematian ni hanya boleh rilis selepas berlaku event kematian. Okay. So boleh faham sini hibah takaful. So tujuan sebenar ambil hibah takaful ni sebenarnya apa? Tujuan buat hibah takaful. So biasa yang kita dengar adalah satunya tujuannya adalah untuk langsaikan hutang lah. Langsaikan hutang pencarum. Langsaikan hutang pencarum yang masih belum selesai selepas kematian dia. Hutang yang macam mana? Yang utamanya terhadap hutang terhadap agama, hutang terhadap manusia dan juga hutang dia punya hutang sendirilah, hutang kebendaan lah, kebendaan dia lah. So agama ni lebih kepada haji. So haji ni dalam rukun kan. So kalau belum buat haji and then orang pencarum tu dah meninggal dunia, so secara urutannya inilah yang perlu diselesaikan dulu, haji. Okey, ini untuk orang Islam haji dah. Kalau belum buat haji semasa hidup, waris perlu upah orang buat haji lah, iaitu badan haji lah, orang kata badan haji. So ini tuntutan hutang agama lah. And then haji, zakat ataupun derma, termasuk boleh derma pun boleh masuk jugalah. Okey, ini yang tuntutan agama lah. Tuntutan manusia adalah dari segi nafkah. Nafkah tu nafkah kepada keluarga kita lah, nafkah kepada isteri, anak,
nafkah pasangan ataupun anak-anak lah, pasangan, anak-anak ataupun ibu bapa So ini berkaitan dengan nafkah lah. Okey. Sebab seseorang tu tanggungjawab dia bukan hanya semasa hidup, tetapi selepas kematian juga dia perlu bertanggungjawab terhadap waris yang telah ditinggalkan. Okey. At least nafkah untuk makanan dan juga pakaian serta tempat tinggal. Betul tak? So yang ketiganya, hutang dari segi kebendaan lah. Ini macam hutang rumah, hutang kereta, dan lain-lain lagi lah, personal loan ke ataupun hutang kat kredit, semua ni termasuk dalam kat sini lah. Okay, ini tujuan. Kalau cerita pasal tujuan, inilah sepatutnya yang perlu dibuat. Okey. Kenapa perlunya hibah takaful itu? Okey. Seterusnya, okey. Sekejap ya. Okey, dan seterusnya dah settle bab hutang. Okey, yang seterusnya tentang, contohlah saya ambil, macam mana nak terang saya ambil contoh rumah lah rumah. Okey, okey, saya tulis point dulu. Okey, yang keduanya adalah tunai untuk tuntut harta pusaka. So, semua harta benda seseorang itu bila meninggal dunia, dia akan menjadi harta pusaka. Okey, bila harta pusaka ni nak tuntut harta pusaka ni, dia tak boleh just tuntut macam tu saja. Ada dia banyak proses lah, melibatkan mahkamah apa semua. And then benda tu sebenarnya melibatkan kos. Okey, melibatkan kos. So kalau itu harta kita, kalau kita tak bertanggungjawab untuk menyediakan kos untuk tuntut harta itu kepada waris kita, dan mungkin waris kita pun tak ada duit, so harta tu akan hanging lah, maksudnya akan terbeku, tak boleh dituntut, ataupun dalam erti kata lainnya tak boleh ditukar hak milik kepada waris kita. Okay. So nak tukar hak milik harta itu kepada pemilik seterusnya, perlukan kos. Okey, perlukan kos. Okey, berapa kos tu saya tak terang kat sini lah, dia berbeza-beza lah So tapi saya boleh buat bagi contoh lah. Contoh, saya bagi contoh rumah Rumah ni selepas settle loan baru boleh tuntut rumah. Selagi tak settle loan, tak boleh nak tuntut rumah. So settlekan loan ni dulu, habis loan baru boleh tuntut rumah. So rumah ni kalau kita ikut kaedah pembahagian faraid faraid ni, contohlah suami meninggal dunia, okay, and then dari segi pembahagian faraid, isteri akan dapat 1/8. 1/8 bahagian dia, bahagian isteri untuk rumah adalah 1/8. Contoh 1/8 untuk isteri. Okey, itu kalau satu isteri lah. Kalau ada banyak isteri, 1/8 ni dibahagi lagi dengan bilangan isteri. Okey, menjadi lagi kecil lah. Okey, okey, ini rumah. Okey, rumah, and then hak isteri, and then hak ibu bapa 1/6, ibu bapa 1/6, dan lebihannya adalah untuk anak-anak lah. Anak-anak lebihan. Katakanlah isteri tak ngam dengan ibu bapa mertuanya, iaitu ibu bapa kepada suami lah, betul tak? And then ibu bapa kepada suami ni nak hak dia
nak hak dia untuk rumah tu. Rumah tu milik anaknya, iaitu suami tu lah yang telah meninggal tu. And then hubungan dengan isteri tak berapa baik, ibu dan bapa nak hak dia. Maksudnya kat sini, ibu dan bapanya tak nak lepaskan hak faraid dia begitu saja. Okey, kalau ibu bapa yang tak ada konflik, mungkin dia boleh terus lepaskan hak dia secara sukarela. Tapi kalau dia tak nak lepaskan hak dia, dia nak tuntut juga. Tapi aset tu dalam bentuk rumah, macam mana? Macam mana nak bahagikan 1/6 tu dalam bentuk rumah tu? Takkan nak buat garisan sempadan dalam rumah. So itu mustahil lah. Takkanlah nak suruh ibu bapa tinggal bersama dengan isteri. Mungkin dia tak selesa. Okay. So macam mana kalau berlaku konflik keluarga macam tu? So itulah pentingnya ada hibah takaful. So bila isteri ada some cash yang diperoleh daripada perbahasan takaful tu tadi, dia boleh bayar hak ibu bapa ni supaya ibu bapa boleh melepaskan haknya. Kalau ibu bapa yang ada hubungan baik dengan isteri, dia boleh lepaskan secara sukarela tanpa kos. Tapi kalau hubungannya tak berapa baik, ibu bapa boleh lepaskan haknya, tapi mungkin ada syarat. Dia minta kos, dia minta bayar sekian-sekian. So kalau isteri tak dibekalkan some cash, so macam mana isteri nak bayar hak ibu dan bapa ni? Betul tak? So itu perlunya hibah takaful. Okay, supaya isteri ada some cash dalam tangan, dia boleh bagi cash tu kepada ibu bapa untuk tukar hak milik ibu bapa kepada isteri lah, melepaskan hak dia lah, maksudnya begitulah. Okey, dan tinggallah isteri bersama anak-anaknya dalam rumah. Okey, itu sebab kedua lah kenapa perlunya hibah takaful. Okey, yang ketiganya, macam saya sebut tadi, suami mungkin ada masa-masa hidupnya dia suka menderma ataupun dia menaja badan-badan kebajikan. Jadi dia nak teruskan, dia berhasrat, dia harap warisnya boleh teruskan habit dia menderma ataupun menaja badan-badan kebajikan yang disuka lah. Okay? So boleh buat macam tu, dan tapi perlukan cash lah, betul tak? So macam mana? So itu saya salin dulu lah. Yang ketiganya, kenapa perlu hibah takaful? Supaya waris boleh teruskan. Teruskan sedekah ataupun amal jariah, amal kepada badan kebajikan ataupun anak yatim. Okay. Itu yang ketiga. Yang keempatnya adalah sebagai inilah duit tunai lah, tunai untuk kelangsungan hidup waris kita lah, kelangsungan hidup waris. Okay, ini actually ini adalah empat sebab utama lah kenapa perlunya hibah takaful. Yang pertama, nak selesaikan hutang kepada agama, manusia ataupun kebendaan lah, yang iaitu bank lah, yang masih belum selesai. Yang keduanya, kita boleh jadikan hibah takaful ni sebagai tunai untuk tuntut harta pusaka.
Okey, untuk harta pusaka dari segi kos pengurusannya ada kos, and then kalau waris waris tak ngam, and then dia tuntut hak dia, boleh bayar hak dia. And then yang ketiga, actually ini yang ketiga lah, tunai untuk kelangsungan hidup waris. Dan yang keempat, waris boleh teruskan amal jariah ataupun sedekah kepada badan kebajikan atau anak yatim yang kita pernah buat semasa hidup. Okey. Tapi limitation dalam hibah takaful, okey. Limitation dalam hibah takaful ni dia ada, dia akan bagi tahu berapa jumlah pamasan. Okey, dalam sijil takaful akan dinyatakan berapa jumlah pamasan, dan keduanya siapa penerima hibah dia siapa. Siapa penerima hibah. Okey. Dan pecahannya lah, dan peratusannya. Dia maksudnya boleh kita boleh namakan seorang ataupun mungkin lebih daripada seorang. Kalau seorang 100% lah. Kalau lebih daripada seorang, dia akan ikut pecahan lah. So limitation dekat hibah takaful hanya ada dua perkara ni, iaitu berapa jumlah pamasan dan juga siapa penerima dia. Dia tak boleh tentukan duit tu harus buat apa. Okey, boleh tangkap tak? Okey, macam ni. Contohnya duit 1 juta. Duit 1 juta tu bagi kat penerima hibah, and then penerima hibah ni diharapnya tahulah apa nak buat dengan duit tu. Diharapnya tahulah apa nak dibuat dengan duit ni. Okey. Kalau tak tahu, kalau penerima hibah tu tak tahu apa yang patut dibuat dengan duit tu, mungkin penerima hibah ni akan berjoli dah dengan duit tu. Ialah sebab dia adalah penerima hibah. So dalam erti kata lain, dia adalah penerima mutlak. So kalau tak ada siapa boleh kontes lah benda tu. Maksudnya kalau nak fight dekat mahkamah pun boleh, tak ada masalah. Kalau waris yang lain tak setuju penerima hibah dapat semuanya, waris lain nak mencabar di mahkamah, boleh, tak ada masalah. Tapi peratusan nak menang tu sangat tipis lah, sebab dia adalah penerima mutlak. Okay. So memang boleh bagi tahu awal-awal memang akan kalah. Okey, akan kalah untuk waris yang cuba menuntut lah, waris lain yang cuba menuntut tu. So diharapkan penerima hibah tu dia tahu nak buat apa dengan duit yang diterima tu. So itu kat situ ada gap lah, kat situ ada gap. Macam mana nak bagi supaya waris yang terima duit itu nanti dia tahu apa nak buat dengan duit tu. Sebab si pencarum yang mencarum hibah takaful itu tadi, pastinya dia ada hasrat yang tersendiri. Kenapa dia ambil hibah takaful for that amount? Okay, kenapa? Okay, jadi untuk jadikan ianya sebagai satu maksudnya lebih baik kita maksudnya untuk bantu permasalahan itu, kita perlukan amanah takaful. Amanah takaful. Okey, amanah takaful. So untuk amanah takaful ni, tujuan sebenar amanah takaful ni adalah untuk bagi arahan kepada penerima pampasan tu nanti nak buat apa dengan duit tu. Okey, apa tadi? Tujuan bagi arahan
bagi arahan nak buat apa untuk duit pampasan tu nanti. So, untuk bagi arahan nak buat apa untuk dengan apa, nak buat apa dengan duit pampasan yang terima itu, perlu buat amanah takaful. Amanah takaful ni adalah boleh buat dengan syarikat amanah. Contohnya As-Salihin Trustee Berhad. So, boleh buat dengan As-Salihin Trustee Berhad lah. Okey, saya adalah ejen kepada As-Salihin Trustee Berhad. So, boleh buat dengan saya. Okey. Dan saya juga adalah ejen Prudential Lesen Takaful. Boleh buat hibah takaful dengan saya. Okey. So, kat sini kalau tak buat amanah takaful, okey ke? So, cuba tanya, contohlah anda seorang bapa kan, anda cuba tanya anak anda, ataupun just bagi tugas kepada anak anda, okey. Anda seorang bapa, and then bagi tugas kepada anak anda. Anda suruh anak anda, okey, anda suruh anak anda beli 20 barang, 20 barang ke kedai, contohlah ke kedai, tanpa anda bagi, tanpa kertas dan tanpa handphone. Cuba anda suruh anak anda beli 20 barang di kedai tanpa anda bagi senarai kertas, senarai barang yang perlu dibeli lah, dalam bentuk kertas, ataupun jangan bawa handphone. Dua situasi. Anda rasa anak anda boleh beli 20 barang ni tak? So, ibaratnya macam tu. Kalau anda hanya sekadar buat hibah takaful tanpa amanah takaful, yang bertujuan untuk bagi arahan nak buat apa dengan duit pampasan tu, ibaratnya macam ni lah. Anda suruh anak anda beli 20 barang di kedai tanpa bawa kertas, senarai apa yang barang yang perlu dibeli, dan tanpa bawa handphone. So, ibaratnya macam tu. Saya yakin dia mungkin boleh boleh beli mungkin 5 ke 10 barang saja. Yang lainnya mungkin tertinggal. Okey. So, itu ibaratnya lah. Kalau itu ibaratnya bila tak buat amanah takaful. So, sebab itulah pentingnya anda sertakan sekali amanah takaful. Sekarang anda dah buat hibah takaful, it's okay, bagus dah. Cuma sertakan sekali amanah takaful, iaitu arahan nak buat apa dengan pampasan tu. Arahan apa? Arahan yang ni tadi. Ni contoh arahannya. Contohnya arahan, okey, katakanlah bapa tak buat haji lagi. Ini ada tulis dalam amanah takaful, tolong buatkan haji, bayar zakat, derma, and then bagi nafkah pasangan dan anak-anak. Tapi bila dah buat amanah takaful, ada syarikat amanah iaitu As-Salihin Trustee Berhad. Okey, duit daripada syarikat takaful, walaupun anda dah letak penerima hibahnya adalah isteri ke anak ke, dia tak terus bagi kepada syarikat takaful, tak akan bagi terus kepada mereka. Syarikat takaful akan bagi dulu kepada syarikat amanah.
untuk syarikat amanah menyelesaikan apa yang terhasrat oleh orang yang buat amanah takaful tu lah. Okey. Selepas settle semua, baru diberikan kepada penerima hibah tu tadi. Boleh faham tak? Anda ambil papasan, katakanlah saya ambil papasan takaful, hibah takaful 1 juta, and then saya letak nama isteri sebagai penerima hibah. And then saya juga buat amanah takaful di As-Salihin Praksi Berhad, dan saya nyatakan arahan-arahan saya. Duit tu perlu dibayar untuk apa, diberi ke mana, dan semualah saya tentukan semuanya. And then syarat nak buat amanah takaful adalah perlu ada sedia takaful, dan juga sedia takaful itu diserahkan kepada syarikat amanah. So maksudnya syarikat amanah yang pegang sedia takaful tu. So bila berlaku kematian, duit pampasan takaful tu tadi, syarikat takaful akan bayar kepada syarikat amanah. Okey. Syarikat takaful akan bayar kepada syarikat amanah, dan syarikat amanah akan menjalankan tugas dia untuk ikut apa yang telah, mengikut arahan apa yang telah diberikan. Selepas ada balance, baru diberikan kepada penerima hibah. Ataupun bukan tunggu balance lah, macam contoh salah satu arahan, dia mungkin ada 10 arahan. Salah satunya saya nyatakan arahan itu, setiap bulan syarikat amanah perlu bagi RM5,000 kepada isteri saya sebagai untuk kelangsungan hidup dia. So syarikat akan bagilah, akan buat macam tu setiap bulan bagi RM5,000 sampailah habis duit pampasan tu. Okey, macam tu konsepnya. So sekarang ni, kalau anda hanya buat hibah takaful sahaja, minta maaf, itu tak cukup lengkap. Okey, anda perlu sertakan sekali amanah takaful, iaitu bagi arahan duit yang akan diterima itu nanti nak buat apa kepada syarikat amanah lah, syarikat amanah yang akan menguruskan arahan tu nanti. Okey, so boleh dapat idea sekadar buat hibah takaful tu seperti macam tak lengkap. Maksud bukan apa, kita takut waris yang akan terima duit tu nanti tak tahu nak buat apa dengan duit tu. Okey, tak tahu nak buat apa dengan duit tu. Dia rasakan ialah dia sebagai penerima hibah, dia berhak 100% sah kepada duit tu. Kalau dia tak nak selesaikan hutang kita pun, tak menjadi kesalahan untuk dia, sebab hutang tu bukan hutang dia. Hutang tu adalah hutang kita, hutang yang orang yang telah meninggal dunia tu. So dia tak tertakluk untuk selesaikan hutang tu. Jadi kalau nak elakkan situasi itu berlaku, buatlah amanah takaful supaya duit tu boleh pergi kepada apa yang telah kita hasratkan, apa yang telah, arahan yang telah kita berikan. Okey, boleh faham Boleh faham Kalau tak faham tak apa, boleh WhatsApp saya 012-210-8347. Nak tanya lebih lanjut pasal hibah takaful dan juga amanah takaful. Okey, boleh Assalamualaikum. Bye.